Okey, saya akan bermula secepat mungkin. Hari ini kita nak compare, kita nak bandingkan. Lagi sekali saya tunjuk bagi mereka yang belum pernah tengok apa yang dimaksudkan dengan cilantro. Ini orang Indonesia, orang-orang bahagian Thailand, mereka tahu sangatlah, dah mula nak layu pula dah. Saya dah beli pagi tadi kat market, alhamdulillah dapat juga cilantro ni, ketumbar. Senang je dapat ni. Okey, cuba kita bandingkan daun dia dengan daun parsley, boleh? Saya tunjuk sikit parsley kat sini. Berlambat dia bagi kat saya. Okey, ni. Ni daun parsley. Beza tak? Nampak tak beza? Yang belah, kalau you tengok sebelah kanan anda, okey, ini sebelah kiri anda, betul? Okey. You nampak tak? Ini di bunganya, bukan bunga, daunnya agak lebar-lebar sikit, dan dia punya, kalau bandingkan dengan apa yang panggil parsley ni, dia macam rambut yang orang kata apa, orang utara panggil karan rambut. Dia curly sikit, dia halus sikit dia punya ujung-ujung dia. Okey, tapi ada persamaan. Okey, warnanya agak hampir sama kalau tengok dari jauh. Ini dia dipanggil cilantro. Itu dia. Yang ni dipanggil apa? Parsley. Boleh? Okey. Daun dia. Bau dia memang, siapa yang biasa dengan ketumbar, dia lebih power, betul tak? Rasa dia pun lebih berdengung. Okey. Okey. Saya ada juga bawa untuk just for untuk pelajaran kita hari ni, iaitu ni dia panggil daun sup, ataupun setengah orang panggil daun sadri. Saya pun dah confused, sebab cilantro pun tadi ada orang panggil nama coriander lah. Memanglah ketumbar ni ada dua jenis nama. Bahkan kalau campur dengan English word, dia panggil Chinese parsley pula. Parsley juga. Semua-semua ni kalau you tengok dari jauh hampir sama, cuma dia punya, kalau siapa yang nak belajar dari dekat, tapi kalau nak buat masakan jangan salah beli. Kalau orang lelaki tengok program saya petang ni, you lebih baik belajar betul-betul kan, ketumbar tu macam mana. Sebab kalau you salah bawa balik ketumbar, siap lah. Sebab apa, ketumbar ni sebenarnya lebih senang dan lebih power, dan baunya senang dikenal pasti. Kalau yang lain-lain tu, kalau daun celery, daun sadri, daun sup, lepas tu ada parsley yang jenis yang rambut karen, yang keli-keli tu. Tapi ada juga parsley yang jenis flat, tahu tak? Daun dia flat. Apapun yang penting, kalau macam saya ni tak pandai sangat membeli belah dari segi ulam yang detail macam ni. Saya senang je, saya tanya orang yang selalu saya percaya, yang jual sayur-sayuran tu, kita boleh harap, kata bang nak parsley je, ataupun nak coriander, nak ketumbar je, dia bagi daun sup, dia bagi daun sup. Boleh? So, you jangan nak pening kepala. Apapun yang penting pada petang ni, saudara-saudara sekalian, ialah apa untungnya you makan sayur-sayuran ataupun ulam-ulam ataupun daun-daun yang jenis macam ni. Dulu memanglah saya sebagai doktor yang ditrain secara moden, sayur ulam macam ni orang kata buat tak peduli je, kata macam alah apa sangat. Tapi selepas you dengar cerita nanti, you buat pilihan. Siapa yang nak kata coriander, kita lawan ketumbar dengan parsley je. Okey, yang ni parsley, yang ni ketumbar. Okey, ketumbar dia besar-besar sikit daunnya. Okey, nampak tu, flat sikit. Okey, mana you rasa menang dari segi manfaat dan khasiat dia? Tulis dulu. Yang ni dipanggil ketumbar, yang ni dia panggil parsley. Yang mana lebih you rasa lebih kuat power? So, ramai kata ketumbar menang. Pasal apa you all suka ketumbar? Pasal parsley ni selalu European kan, masalah kan. Ketumbar ni sebab kita belah-belah Asia, terutama sekali kalau ada masakan Thai atau masakan Indonesia pun banyak pakai ketumbar, betul tak? Tapi dia orang lebih pada daun cekor, betul tak? Indonesian lagi power tu. Okey, tuan-tuan sekalian, parsley pun boleh menang, ketumbar pun boleh menang. Tetapi dua-duanya menang, mana yang lebih kuat yang kita nak cerita pada hari ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 persamaan
Kita cerita yang persamaan dahulu, lepas tu kita tengok perbezaan, siapa yang tambah lebih, yang lebih kuat. Jadi you buat pemikiran sendiri dan buat keputusan. Okey, kita mulakan dua-dua persamaan silantro, kata ketumbar, dengan parsley. Persamaan pertama yang ramai orang tak tahu, mungkin you pun tak perasan ni. Sebab tu kalau you tahu hari ni, I ingat you pergi beli besok pagi banyak-banyak kan. Sebab apa? Antara dua-dua ni, dia orang ada persamaannya, dipanggil boleh chelate heavy metal. Perkataan chelate ni maksudnya detox, ataupun perkataannya dia boleh menghisap keluar. Maksudnya dia boleh tarik keluar bahan-bahan logam-logam berat. Cantik tak? Kita banyak menceritakan pencemaran alam, makanan kita dah macam-macam masuk dalam perut kita ni, sehingga kan baru ni saya buat cerita susah nak dapat zuriat, ingat tak? Yang lelaki pun susah nak dapat anak dan sebagainya. Tu salah satu sebabnya ialah banyak sangat harian punya makanan dicemari oleh pestisida dan bahan-bahan logam berat. Jadi antara satu-satunya makanan yang boleh kita gunakan ialah dua-dua ni sekali, cilantro dan parsley. Ready? Nombor satu ialah heavy metal chelator, terutama sekali cilantro. Antara cilantro dengan parsley, cilantro menang dari sudut tarikan, tapi dua-dua ada power untuk detox. So perkataannya detox. Nombor dua ialah mereka dua-duanya ada banyak antioksidan. Maklum sajalah, kalau you dengar dia punya vitamin A, C, K, dia ada kalsium, selenium, potasium, ada magnesium, manganese, folate. Dua-dua ada. Bahan-bahan A, C, K ni common. Okay? Dan saya kata tadi magnesium, potasium, sodium semua tu very important. Vitamin K pun ada. Very, very powerful. So, dua-dua ada dengan folate, very good for pregnant woman pun. So, boleh amalkan ni sebagai ulam ataupun buat sayur, no problem. Buat salad, no problem. Nak letak atas makanan, nak jadikan dia punya decoration, lepas tu makan sekali, no problem. Okay? Jadi tuan-tuan sekalian, anda tahu mereka dua-dua ni ada antioksidan, berarti mereka lawan free radical. Kalau boleh lawan free radical, berarti kuranglah berkarat dalam badan kita, maka bersihlah. Lagi sekali, pembersihan. Nombor 3 pula, dia boleh anti-inflamasi, maksudnya melawan apa? Radangan. Bagus kan? Saya tak sangka lah macam-macam ni je. Nampak ni. Tak mahal sangat. Dan rasanya pun best kan. So boleh lah. Anti-inflammation selain pada kunyit dan halia tu kan. Ambil ni. Anti-inflammation adalah ciri ketiga yang the best. Number 4. Kalau anda nak dengar, yang penting ialah number 4, cardiovascular. You jangan main ni. Ni dia boleh jaga jantung ni. Maksudnya dia boleh menyebabkan kita punya cardiovascular system menjadi terkawal. Best tak? Okey. Jadi jantung siapa tak sayang kan? Number 1 killer pula tu. Okey, seterusnya. Yang ni lagi you suka sebab number 5 ada persamaannya, dua-dua boleh bantu orang diabetes. Saya lupa nak tulis tadi. Selalunya kalau saya tulis diabetes atau blood pressure, ramai yang nak masuk. Mungkin ramai kot pesakit-pesakit antara follower kita ni, ataupun you kenal sesiapa. Okey, mungkin dia tak masuk, you bagi tahu. Orang diabetes, orang yang ada penyakit jantung, silalah amalkan makanan-makanan yang berteraskan kepada sayur yang simple ni. Orang panggil sayur kampung ni. Okey, tapi parsley tu bunyi macam moden sangat. Okey, tak apa. Sebenarnya dia orang semua satu family. Saya ulang. Semuanya satu family. Namanya APCA. Nama family dia lah. Maksudnya tok nenek dia sama je. Okey, number 5. Habis Nombor 5 ialah diabetes. Saya dah cerita tadi, bagus, membantu. Tapi nombor 6 ni, yang ni saya minat. Sebab apa? Bagi mereka yang ada masalah ginjal, lagi sekali, sebab dia adalah merupakan natural diuretic. Faham tak? Kalau kita pergi hospital, selalu doktor nak bagi lawas kencing, dia ada satu pil yang kecil tu kan. Yang tu pun kalau lama-lama sangat ada side effect juga, ubat apa pun. Jadi kalau kita makan dengan berbentuk sayur macam ni, Masya Allah, kita boleh lepaskan air kencing tu dengan lawas. Insya Allah dia boleh menghilangkan masalah urinary tract infection pun. Orang yang ada infection ataupun jangkitan kuman di bahagian perkumuhan urin kita tu boleh dibantu. Sehingga kan orang yang ada stone pun dengan amalan minuman air ni ataupun minuman
nak buat air pun boleh. Saya lupa nak cerita, boleh buat masak periuk, boleh buat teh dalam bentuk satu genggam macam ni. Ambil 2 genggam cilantro sikit setengah, parsley setengah, campur, you rebus lah macam biasa, bagi air tu setengah, jadikan teh. Bagus untuk kidney stone, tahu, untuk batu karang, boleh. Okey. Lepas tu last kali nombor 7 persamaannya ialah yang ni lebih kepada parsley pula. Parsley dikenal pasti dah ada anti-cancer. Yang cilantro pun ada, tetapi cilantro lebih terkenal dengan kalau you makan daging yang barbecue. Tahu, daging-daging bakar, daging salai, apa saja yang berbentuk bakar ni, yang jadi carbon tu, supaya dia tidak jadi heterocyclic amine. Bahan-bahan daging protein kalau dibakar lama sangat, dia jadi heterocyclic amine. Amine ni adalah bahan-bahan yang boleh, kalau terlalu banyak makan, boleh jadi cancer. Jadi kalau you masukkan dalam daging ni, dalam you punya proses tu, banyakkan cilantro, ketumbar, you sumbat ke, you makan sambil you ambil daging tadi, dia mengurangkan masalah kanser, kata kajian yang satu yang saya baca ni. Tapi yang lebih confirm ialah anti-cancer dari sudut daun parsley tadi, sebab dia dah terkenal dengan ada compound, bahan senyawa yang hidup tu, yang bagus tu, dalam daun dia tu ada klorofil, ada miracetin, ada apigenin. Nama ni tak ingat apa, tapi klorofil you tahu kan, apa saja yang ada klorofil, bahkan cilantro pun ada klorofil. So you ambil bahan-bahan ni terkenal untuk breast cancer, kadang-kadang mereka yang ada prostate, ni memang terkenal diguna pakai. Baik, habis tu dua-dua ni dah ada persamaan, boleh diguna pakai. Tapi yang perbezaannya yang tak ada kat si parsley, ada kat cilantro, ialah contoh, dia pun digunakan untuk antiseptik, lawan bakteria. Antibakteria pun boleh, antifungal pun bagus untuk cilantro. Jadi orang perempuan yang ada masalah candida kan, keputihan, masalah-masalah gatal dan sebagainya tu, tolong you gunakan banyak sikit cilantro, ketumbar, dan mereka, saya kata yang ada UTI, apa tu, urinary tract infection kan, lebihkan cilantro. Yang suka bloating, kembung, dan tadi kalau siapa yang bermasalah tidur atau stres, cilantro lebih bagus. Parsley kurang sikit bermanfaat untuk tujuan itu, tapi untuk tujuan yang lain yang cilantro pula tak ada, parsley pula ada. Contoh, parsley lebih bagus untuk vision, untuk mata, untuk ni penglihatan kita, sebab dia ada banyak vitamin A dan beta carotene. Walaupun cilantro ada, tapi parsley lebih, faham? Dia juga bagus untuk orang yang ada arthritis. Walaupun semua ada anti-inflammation, tapi dia terkenal dengan satu bahan nama lutein. Tak apa, nama jangan ingat, tapi dia bagus untuk arthritis. Untuk orang yang berbau ni, mulut, bau breath, bagus juga ambil parsley, makan parsley. Wanita yang ada masalah menses yang tak stabil, ambil parsley. Lagi yang berbeza, immunity, baguslah zaman-zaman sekarang ni kan, sambilan you ambil habas jala kan, habas jala yang untuk saya buat dengan betul saudara semua tu, sambil nak makan, inilah antara makanan-makanan yang meningkatkan immunity. Balik kepada cilantro tadi, ada satu lagi yang tak ada di parsley, ialah dia terkenal untuk orang kata apa, jadi natural preservative. Jadi kalau kita campur dengan makanan kita, apa yang dinamakan cilantro ni, ketumbar ni, makanan tu boleh tahan lama. Ataupun bahan-bahan makanan you tabur, orang kata apa, kalau orang kata kadang-kadang you lumok, you sapukan dengan bila you dah tumbuk-tumbuk cilantro ni, you letak bahan makanan tu, dia boleh tahan lama sikit. Maksudnya daging-daging ataupun orang yang suka makan ni lah, ikan dan sebagainya. Alright, dah habis. Orang yang pening kepala, orang yang travelling, kadang-kadang dia rasa macam lawyer dan sebagainya, balik pada cilantro juga. Kalau nak order makan, bila ada berhenti ke R&R, kalau you nampak ketumbar, ambil ketumbar. Jadi kalau you pening kepala, yang mana satu nak pilih, senang je. Siapa tahu jawapannya? Campur dua-dua sekali, ambil dua-dua sekali. Ataupun hari ni cilantro, besok you ambil parsley. Ketumbar sama ya, ketumbar nama Melayu. Okey, kalau you dengar perkataan koriander, selalunya koriander pun adalah
ketumbar juga, tapi dia lebih kepada biji. Dah, hari ni saya rasa lebih pada cukup. Anda dah dapat ilmu ni. So siapa menang? Cepat, siapa yang menang? Cepat. Dia punya manfaat hampir dekat 12 setiap satu daripada bahan makanan hari ni. So 12-13 sama. Sana 12-13, 7 persamaan, 5 yang berbeza. Saya dah tengok checklist. Berarti sama. Yang mana kelemahan 5 yang tak ada kat si parsley, cilantro tolong bantu. Kalau cilantro yang tak ada, macam kanser lebih kuat untuk parsley tolong bantu. Jadi mau tak mau, you kena berganding bahu dua-dua sekali. Jadi tak kira lah siapa pilih apa tadi, jawapannya ialah dua-dua the best. Dua-dua boleh menang mengikut kesukaan masing-masing. Cuma jangan ambil satu je sampai berbulan-bulan asyik ketumbar je. Kan, habis parsley you tak ambil, rugilah. Sebab parsley kan ada cerita lain untuk mata, untuk arthritis, untuk mulut, bau semua, dan untuk kanser pun. Jadi tuan-tuan sekalian, Tuhan tu Maha Kaya. Setelah berkali-kali saya cerita dulu, tak ada satu makanan yang hero untuk semua, tapi ada makanan lain yang membantu dia. Itulah orang kata apa, kebijaksanaan. Bila Allah membuat sesuatu, mereka bentuk creationnya tu, satu kejadian tu, janganlah you rasa tidak ada manfaat. Masya Allah. Okey, semoga anda sentiasa hidup dalam keadaan bahagia di dunia, dan di akhirat nanti kita ke syurga, boleh-boleh. Lepas tu kita sentiasa nak bagi tenang, let go all the time, let go please, live in the now, live sekarang, learn ni, dan makanya kita boleh rasa feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar dia mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?